Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Temu lagi di Alam Maya ni dalam vlog Ustaz Awesome Channel. Selamat berjumpa. Alhamdulillah. Semoga kita diberikan kesihatan tubuh badan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada wabak COVID-19 dan apa jua jenis penyakit, insya-Allah. Baik, hari ini hadis saya nak bersembang tentang satu tajuk yang berkaitan dengan hadis suara keras, suara yang nyaring daripada langit ataupun ad-dukhan, asap tebal. Sebenarnya hadis ini ataupun hadis ni sebenarnya dah banyak berlakunya kekhilafan di kalangan para alim ulama, khususnya dalam meletakkan taraf hadis tersebut, sama ada ianya hadis yang lemah, yang dhaif ataupun hadis yang palsu. Walau bagaimanapun kita menerima semua pendapat yang mengatakan itu adalah hadis palsu, dan ini hanya merupakan kajian mereka. Dan ada juga di kalangan para alim ulama, di kalangan syekh-syekh yang mutaakhir ini mengatakan bahawasanya itu adalah hadis dhaif berdasarkan kepada hasil kajian mereka lah, beberapa perkara yang mereka kaji. Baik, di sini saya nak bawa pendapat yang saya dengar daripada seorang yang saya kagumi juga, iaitulah seorang syekh daripada Masjid Al-Aqsa, iaitulah beliau yang bernama Syekh Khalid Al-Maghribi, salah seorang kaki tangan agama, mungkin imam di Masjid Al-Aqsa sana. Jadi beliau berpendapat bahawasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif atas beberapa perkara, dan di antaranya ialah beliau sebutkan ialah antaranya ialah kerana hadis ini dhaif ini, walaupun hadis ini hadis dhaif, tetapi ianya diriwayatkan oleh beberapa perawi hadis yang berlainan. Makna kata ialah cara ataupun perawi itu adalah perawi yang ramai, perawi itu. Rawi yang menyampaikan hadis ni begitu ramai, bukannya seorang saja yang meriwayatkan hadis tentang sahihah ataupun suara keras daripada langit ni ataupun ad-dukhan ini. Memang banyak rawi-rawi hadis. Dan yang keduanya ialah ada juga asar sahabat. Asar ni ialah apa yang diucapkan oleh para sahabat lah. Ada lima tak silap saya, yang mana asar ini yang berkaitan dengan hadis as-sahihah ataupun ad-dukhan ini, yang mana menguatkan lagi hujah bahawasanya ini adalah hadis yang disokong oleh asar sahabat itu sendiri. Jadi beliau berpendapat bahawasanya hadis ini adalah hadis yang dhaif, yang mana hadis dhaif ini tidak boleh dari segi akidahnya memang kita tak ambil, memang kita tak guna pakai, tak boleh nak berhujah, nak berdalil dari segi akidahnya. Pun begitu dari segi hukum ahkamnya pun kita tak boleh nak mengambil hukum. Hanya sekadar fadail amal, untuk kita nak beramal ataupun untuk kita nak dalam bab untuk menggalakkan kita beramal. Sebagai contohnya, beliau mengatakan bahawasanya dalam hadis, salah satu daripada hadis tersebut ada mengatakan bahawasanya bila telah selesai menunaikan fardu subuh, maka baliklah ke rumah, kemudian tutuplah segala pintu dan jendela, kan. Walaupun begitu hadis ni, kalau siapa yang tak buat, kita tak boleh nak, makna kata ialah kita tak boleh nak berpegang 100% kepada hadis ini. Kerana apa? Kerana perbuatan kita pergi sembahyang subuh, kita balik, kemudian kita balik rumah, kita tutup pintu apa semua tu, itu kalau kita tak buat tu, makna kata seolah macam berdosa. Tak, kita tak boleh nak ambil hukum di situ. Sebab apa? Itu adalah harus. Mungkin kita selepas daripada sembahyang subuh, solat subuh, kita pergi kedai kopi ke, kan, kita pergi beli nasi ke, dan seumpamanya, kita tak balik rumah lagi. Makna kata tidak, orang kata tidak terjadi hukum ke atas dia walaupun kita melanggar hadis tersebut. Fahamlah, saya rasa boleh faham kot. Saya sebenarnya ada
nak cerita lebih-lebih tak boleh, sebab saya pun sekadar basic atau asas sajalah dalam menghuraikan hadis dhaif ini. Sekadar untuk makluman semua, supaya kita tidak, orang kata, tidak keliru dengan hadis-hadis yang dhaif ini. Jadi syekh tersebut dia mengandaikanlah, dia dia buat kesimpulan bahawasanya hadis ini hadis yang mana seolah-olah nak kata sahih pun tidak, nak kata palsu ataupun mungkar pun tidak. Makna kata ia berada di tengah-tengah. La sahih, la maudhu'. Ia di tengah-tengah. Makna kata kita boleh dengar, kita boleh dengar dan boleh apa yang baik terima, dan apa yang tak baik kita jangan buat. Pun begitu dalam hadis yang Ramadan ini, kedengaran suara, Syekh berpandangan bahawasanya kita ambil waspada, sikap berwaspada sebagai seorang Islam, sikap berwaspada dan berhati-hati dalam peristiwa ini, dalam kes sebegini yang akan berlaku nanti. Wallahu ta'ala alam. Dia kata semuanya adalah ilmu ini, kejadian ini semuanya di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semuanya ilmu Allah belaka. Kejadian ini semuanya tertakluk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita sebagai manusia, kita ambil waspada dan kita ambil berhati-hati dan sikap bersiap siaga. Dia bagilah contoh, sebagai contohnya, ada seorang yang datang kepada kita dan orang tu kita tak kenali, ataupun orang tu orang yang mana cakap dia ni ada bohong-bohong sedikit, ada bohong-bohong, kadang bohong, kadang tak bohong, kadang berdusta, kadang tak berdusta. Jadi dia datang jumpa kita, dia bagi tahu, tuan, rumah tuan ni pada pertengahan Ramadan, nanti Ramadan ada pencuri nak masuk. Jadi apa yang kita akan buat bila orang beritahu gitu? Mungkin kita akan rasa ada pencuri nak masuk. Benar ke katanya? Sedangkan dia tu adalah seorang yang pembohong, pendusta. Tapi kita ambil sikap, walaupun antara percaya dengan tidak, kita ambil sikap waspada dan berhati-hati. Mungkin pada malam tu kita berwaspada sedikit, kita berhati-hati sedikit, kerana kok-koklah ada pencuri masuk rumah kita. Kita kena berhati-hati. Jadi begitulah dengan situasi yang mana pada bulan Ramadan nanti, berwaspadalah, berhati-hatilah. Kalau perlu buat persediaan, buat persediaan. Begitulah sekadar renungan kita bersama. Semoga ia tidak memecah belahkan kita lah dalam kehidupan kita bermasyarakat hari ini. Siapa yang nak pegang itu hadis yang mungkar, persilakan, kita terima pendapat dia. Hadis palsu, kita terima pendapat dia, jangan kita duk condemn. Siapa yang nak mengatakan hadis ini hadis yang dhaif, hadis yang lemah, silakan, kita terima pendapat dia. Jangan pula saling menyalah antara satu sama lain. Wallahu ta'ala alam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.